الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, kita bersama-sama diizinkan oleh Allah SWT untuk berada di hari ini, masih lagi bernafas, masih lagi mempunyai peluang-peluang untuk kita terus meningkatkan amalan kita, terus mengejar redha Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita perbanyakkan lagi hari ini dengan sedekah, dengan zikir, dengan doa, dengan solat, supaya kita terus menjadi hamba-hamba Allah SWT yang sentiasa mengikat diri kita dengan zikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sesi yang lepas saya ingat last sekali betul lah, mungkin ada yang kan, memang kita dah baca dah hadis yang yang Nabi SAW suruh para sahabat, suruh sahabat sebut, suruh baca tapi sahabat tak baca tu, tak tahu nak baca yang mana kan, mungkin tidak memahami apa yang Rasulullah SAW nak kan. Jadi di akhir itu Nabi kata bacalah qul huwallahu ahad, iaitu surah Al-Ikhlas, dan juga muawwidzatain, iaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka ini benda yang kita biasa baca, surah-surah pendek yang kita selalu baca dekat mana-mana pun, baca dalam sembahyang lah, apalah kan. Maka inilah antara surah-surah kegemaran kita lah. Maka kita kena upgrade lah lepas ni surah-surah lain untuk bacaan-bacaan dalam solat. Tetapi nak ceritanya surah-surah pendek ini, surah Al-Ikhlas, dua surah Qul a'udzu birabbil falaq dan surah Qul a'udzu birabbin nas ini juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita baca waktu pagi dan petang sebanyak 3 kali setiap satunya. Hari ini Alhamdulillah kita, Allah bagi izin untuk kita sambung lagi ke nombor 228 dekat muka surat 152 tu. Perenggan yang terakhir tu, muka surat 152. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Majah wa ghairiha bil asanidis sahihah. Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi dan Ibn Majah dan selain daripadanya dengan sanad yang sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu idza asbaha Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur wa idza amsa qala Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Qala at-Tirmidzi hadithun hasan. Dia kata Nabi SAW selalu ataupun biasa menyebut apabila dia berpagi-pagi, maksudnya di sebelah pagi Nabi biasa sebut. Nabi sebut Allahumma bika asbahna, ya Allah ya Tuhanku, dengan sebab engkau, dengan izin engkau aku hidup pagi ni. Wa bika amsayna, dan dengan izin engkau juga aku hidup belah petang ni. Wa bika nahya, wa bika nahya, dan dengan sebab izin engkau juga, nikmat engkau juga aku masih lagi hidup. Wa bika namus, dan dengan izin engkau juga aku mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepada engkau aku kembali. Wa idza amsa, apabila dia petang, apabila belah petang, Nabi akan baca Allahumma bika amsayna. Ulang balik yang tadi lebih kurang, tetapi tidak bermula dengan Allahumma bika asbahna. Okey, dia belah petang dia baca pendek sikit, tak ada Allahumma bika asbahna. Terus sambung Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Imam At-Tirmidzi kata hadis ini hadis hasan. Maka hadis ini kita boleh amalkan. Banyak doa-doa yang Nabi ajar kepada kita untuk kita amalkan siang dan malam, pagi dan petang. Semoga Allah bagi kita kelapangan dan kekuatan.
Kalau tengok dekat sini, hadis-hadis, doa-doa yang Nabi ajar kepada kita sebenarnya bukan hanya sekadar doa, tetapi membentuk dan melatih diri kita sentiasa merasa merasa tawaduk, merasa rendah diri, tidak takabur, tidak riak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tidak takabur dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Supaya kita sedar bahawa kita hidup pagi-pagi ni pun Allah yang bagi izin. Kita hidup sampai ke belah petang pun Allah bagi izin. Kalau kita tidak diberi izin oleh Allah Taala untuk hidup, kita tak hidup, dan kita akan mati pun dengan izin Allah Taala. Tak ada siapa yang dapat lari. Dan kita duduk dekat mana, meninggal cara mana pun, kita akan kembali kepada Allah SWT. Kita kena ingat perkara ni supaya kita berada sentiasa di dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Taala, tunduk dan patuh dan iktiraf kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat sini kita tengok ada soalan sebelum saya pergi jauh, okey. Pagi ni dari mula waktu subuh sampai kalau ikut pagi ni maksudnya selepas tulu'il syams, sebab doa-doa yang yang selepas subuh tu dah ada dah, tapi pagi bila secara adatnya kita katakan pagi itulah waktunya kita baca. Petang ni mulai waktu selepas tergelincir matahari. Pemaham ni, petang ini adalah selepas tergelincir matahari. Dan ulama-ulama lurah, ulama-ulama bahasa juga melihat kepada adat setempat bagaimana setiap manusia itu memahami pagi dan petang itu. Di dalam konteks yang biasa, kita faham pagi dan petang itu macam saya pernah sebut sebelum ini. Bila Nabi sebut pagi dan petang, ghuduwi wal asal, ia nak menggambarkan dua keadaan yang sentiasa manusia berada padanya, yang juga akhirnya membawa maksud sehari semalam. Sehari semalam. Maksudnya belah malam kita banyak waktu masa kita tidur. Maka waktu malam itu pun terlibat juga, kita boleh juga baca doa-doa yang dikategorikan bagi sebelah petang itu. Okey. Maka kita boleh amalkan untuk doa pagi dan belah petang, maksudnya pagi daripada awal lepas subuh tu sampailah sebelum tergelincir matahari, selepas tergelincir matahari bawa ke petang. Ada yang kata selepas asar sehingga ke waktu malam. Ada juga pendapat itu, maka tidak ada masalah. Yang pentingnya kita baca doa yang Allahumma bika asbahna ni mestilah sebelum gelincir matahari. Dari selepas gelincir matahari sehinggalah belah malam sikit, sebelum kita ada zikir-zikir sebelum kita tidur dan sebagainya, maka kita boleh baca Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Boleh baca yang tu insya-Allah. Zikir-zikir selepas solat subuh itu mesti dibaca sebelum matahari terbit ke? Tengok kita solat subuh macam manalah. Maksudnya ada orang dia bangun subuh, dia berpagi-pagi, maka dia dapat pahala yang banyak lah. Maka kadang-kadang ada orang terlepas, dia penat dan sebagainya. Ada mungkin sebab-sebab tertentu, dia terlewat sikit subuh, dia maksudnya dia semayang subuh tu, elok dia semayang subuh, habis waktu subuh dan dah nampak dah sikit cerah-cerah cahaya itu, maka dia boleh teruskan bacaan-bacaan zikir ini. Sebab itulah tempat dia baca lah. Sebab dia tak sempat dengan orang lain. Tapi lazimilah kita semayang awal. Moga Allah bagi kita kekuatan dan orang kata peluang untuk kita sentiasa bangun awal subuh dan kejar masa-masa kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seeloknya sebelum terbit matahari lah kalau ikut zikir-zikir sebelum subuh tu, sebab dia khusus kepada zikir selepas subuh. Jadi untuk zikir-zikir belah pagi ni, dia datang selepas terbit matahari tu lah, selepas terbit matahari. Okay? Jadi zikir selepas subuh itu mesti dibaca kalau ikutnya sebelum matahari terbit lah, sebab kaedah dia semayang subuh dari waktu semayang subuh tu sampai kepada waktu matahari terbit tu dalam setengah jam lebih kurang macam tu, ataupun 40 minit. Maka itulah tempatnya. Bagi orang yang terlewat, maka dia boleh terus berzikir walaupun matahari dah terbit, untuk zikir-zikir selepas solat subuh. Allahu'alam. Boleh faham Okey. Lepas tu hadis ini sahih dikeluarkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Imam Bukhari juga mengeluarkannya, bukan dalam Sahih Bukhari tetapi dalam Adab Mufrad. Ada satu lagi kitab hadis oleh Imam Bukhari. Dan dikeluarkan oleh juga Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Ibn Hibban juga, Ibn Shaybah, At-Tabrani. Cuma Ibn Hajar dia kata hadis ini hadis sahih tetapi gharib.
Gharib ni maksudnya tak banyak, hanya satu perawi saja yang siqah, yang baik, yang bagus ability, keupayaan dia meriwayatkan hadis ini, dan ulama lain tak meriwayatkan. Itu saja yang mengambil, yang mendapat, yang menyebabkan dia dapat martabat gharib itu. Tetapi awalnya adalah sahih. Jadi tak ada masalah tentang hadis ini, ya. Wa rawaina fi sahih Muslim, dan kami juga meriwayatkan di dalam sahih Muslim. Kami meriwayatkan di dalam sahih Muslim. Dia kata apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kana fi safarin aw wa ashara yaqul sam'a sami'un bihamdillahi wa husni balaihi alaina rabbana sahibna wa afdhil alaina a'idhan billahi minan nar. Dia kata kami meriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia ini bermusafir, bila dia bermusafir dan dia pun sampai, sebab musafir ni tak tentu masa, ada masa waktu malam pun berjalan juga, waktu subuh pun berjalan juga, sebab siang matahari kuat di padang pasir, dia tak sama macam tempat kita. Kita sendiri pun dekat Malaysia ni, Masya Allah, kita ada R&R, kita ada jalan-jalan lebuh raya yang sebenarnya selamat untuk kita musafir juga waktu malam, walaupun ianya tidaklah, orang kata apa, dinasihatkan untuk kita musafir waktu malam, tetapi untuk mengejar keadaan-keadaan tertentu, kekangan-kekangan masa dalam keadaan kita aman, ini tidak ada masalah kita musafir waktu malam pun, cuma elakkanlah kalau ada bahaya dan sebagainya, kan. Jadi Abu Hurairah dia kata Nabi bila dia bermusafir dan sampai waktu sahur, Nabi akan kata sam'a sami'un bihamdillahi wa husni balaihi alaina. Dalam ni dia kata sam'a sami'un, telah bersaksi ataupun telah mendengar orang yang mendengar, Ada juga tafsiran kepada hadis ini, orang yang mendengar orang lain bertahmid atau memuji Allah SWT ini menyampaikan kepada orang lain supaya orang lain juga memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Bihamdillah, dengan memuji kepada Allah SWT dan kebaikan pemberian Allah SWT ke atas kami. Bala dekat sini bukan makna bala yang kita faham itu. Bala ini juga makna dia pemberian daripada Allah SWT, cumanya pemberian yang baik. Itu sebab saya pernah baca sekali dua juga hadis yang bukan kita meminta bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi orang mukmin, ajabun li amril mu'min, ajaib keadaan orang mukmin ini, bila dia dapat nikmat, dia bersyukur. Bila bala datang kepada dia, dia sabar. Dengan sabarnya itu, dia berada di dalam keadaan rahmat daripada Allah SWT. Pemberian Allah Ta'ala dalam keadaan kesusahan dan kesempitan itu sebenarnya membuatkan dia lebih kuat dengan kesabaran dan bersangka baiknya dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata sam'a sami'un bihamdillah, telah bersaksi menyaksikan orang-orang yang mendengar pujian-pujian kepada Allah Ta'ala, dan orang kata apa, segala pujian kita, sangka baik kita kepada Allah Ta'ala dengan kebaikan pemberiannya ke atas kita. Lepas tu Nabi doa, Rabbana sahibna, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, sebab dia berkafilah atau bermusafir ramai-ramai, kan. Rabbana sahibna, wahai Tuhan kami, sahibna, temanilah kami, teman kami dalam musafir ini. Sahibna wa afdhil alaina, dan berilah kelebihan dan kebaikan ke atas kami. Berilah kebaikan dan kelebihan ke atas kami. Lepas tu Nabi kata apa lagi? Nabi kata a'idhan billahi minan nar, hindarkanlah kami, maksudnya berilah perlindungan kepada kami, kami berlindung. A'idhan billah ini maknanya kami berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala
Daripada apa? Daripada api neraka. Kami meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka. Imam Qadhi Iyad antara ulama hadis besar di dalam buah Sahibul Matali' dan pemilik kepada kitab Al-Matali' wa ghairihima, dan selain daripada mereka berdua ini, dia kata samma'a bi fathil mim al-musyaddadah, dengan tasydid, bacaan tasydid, samma'a. Makna dia kata apa makna dia? Makna dia orang yang mendengar kata-kataku, maksudnya kita sedang bertasbih, kita sedang bertahmid ini, kita sedang puji Allah Ta'ala ni, orang yang mendengar kita puji Allah Subhanahu Ta'ala ini, dia akan bagi tahu dekat orang lain. Dia akan bagi tahu dekat orang lain bukan untuk menceritakan apa-apa, tapi untuk memberi motivasi dan menceritakan tentang kebaikan-kebaikan orang yang bertahmid, supaya orang lain juga bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh Itu sebab kita berzikir ini sebenarnya tidak ada masalah. Dengar sikit, orang dengar sikit tapi tidak mengganggu. Orang mendengar sikit tidak mengganggu, dengan niat kita juga untuk memberi tahu, untuk mengajak orang lain juga berzikir. Cuba kita duduk, kadang-kadang duduk 3-4 orang kan, 2 orang berzikir, subhanallah. Yang 2 orang lagi yang tak berzikir tu, yang 2 orang lagi yang tidak berzikir tu, rasa-rasa dia rasa nak berzikir ke tak? Kalau kita duduk 5 orang, kita 4 orang, kita berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah kan. Kita berzikir sambil-sambil kita duduk tu kan. Orang lain tengah tengok handphone ke apa kan, kita berzikir contohnya. Maka dengan keadaan kita tu, kita tidak mengganggu orang. Pertama, kena jaga. Dan mungkin menyebabkan orang lain juga rasa nak berzikir juga. Maka itu di antara perkara yang kita kena buat supaya kerja-kerja berzikir ini akan disambung terus-menerus kepada orang lain juga dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu dia kata tambihan al-dhikri fi as-sahri wad-du'a fi dhalika al-waqt. Nak bagi tahu juga bahawa satu peringatan ataupun satu anjuran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita berzikir pada waktu sahur, pada waktu hujung malam, dan berdoa pada ketika itu. Wa dhabbatahu al-Khattabi wa ghairuhu sami'a bi kasril mim. Ada yang Imam Khattabi dia tak baca dengan sama'a, tetapi sami'a sami'un. Sami'a sami'un, sami'a sami'un bihamdillah, telah mendengarlah orang yang mendengar pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya orang pun bersaksi, Allah confirm dah dengar, malaikat pun tahu juga dengan izin Allah SWT, tetapi manusia juga bersaksi bahawa ada orang memuji Allah Subhanahu Wa. Tidak ada pujian yang lebih baik selain daripada kita memuji Allah SWT dan memulangkan segala kebaikan dan pujian itu kepada Allah Subhanahu Wa. Dan Imam Nawawi dia kata apa? Hakikatnya sebenarnya dia kata nak bagi tahu liyasma'i as-sami'u wa liyashhad ash-shahid hamdan Allah Ta'ala ala ni'matihi wa husni balaihi. Supaya orang lain mendengar. Ini satu kerja dakwah sebenarnya. Satu kerja dakwah. Kita duduk saja, kita subhanallah. Ataupun kita kata alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pelan-pelan pun tidak ada masalah. Bukan sebab kita nak takabur, tapi kita nak bagi tahu kat orang, saya bersyukur kepada Allah SWT dengan nikmat yang Allah bagi kepada saya, kepada aku, dan engkau juga. Kita tak kata kat dia macam tu, tetapi bila dia dengar kita cakap macam tu, dia juga kena tahu yang dia juga kena bersyukur. Kadang-kadang mak ataupun ayah, mak yang kuat sebenarnya, mengajar anak-anak, contohnya bila dia bagi apa-apa hadiah dan sebagainya, anak-anak tak cakap terima kasih, dia kata terima kasih mak. Contoh. Terima kasih mak, terima kasih ayah. Bukan anak yang sebut, tetapi mak dengan ayah yang sebut, ataupun mak yang sebut. Itu di antara tarbiyah mak kepada anak-anak, untuk mengajarkan kepada anak-anak tu supaya cakap terima kasih, ataupun minta maaf, ataupun kita ajar anak-anak,
Contohnya bila kita lalu dekat mana-mana, kita tengok orang susah dan sebagainya, ya Allah bagilah dia kelebihan, bagilah dia kemudahan, tolonglah dia ya Allah. Kita tak suruh anak kita cakap, tapi kita yang cakap. Yang kita cakap itu keadaannya nak sampai bagi anak dengar. Nak bagi anak dengar, bukan nak suruh bagi tahu kata kita ni bagus, tetapi untuk tarbiyah kita dan juga tarbiyah orang lain. Inilah di antara intipati hadis ini. Jangan kita kena ingat bahawa bila kita berdoa, kita berzikir, kita dapat pahala insya-Allah. Tetapi dalam waktu yang sama juga kita sebenarnya kita buat kerja dakwah. Kerja dakwah ni mudah, ada yang mudah, ada yang susah. Ikutlah mana yang kita mampu kita buat. Semoga ianya menjadi amal jariah kita, ilmu-ilmu yang yuntafa', ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita walaupun kita dah meninggal dunia. Moga Allah bagi kita jariah yang banyak, membantu kita insya-Allah, memberi syafaat membantu kita selepas kita meninggal dunia dengan amalan-amalan orang lain juga, dengan apa yang kita nasihatkan dan ajar kepada orang lain. Wallahu alam. Lepas tu hadis yang seterusnya, warawaina fi sahih Muslim, kami meriwayatkan di dalam sahih Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu qala, daripada Abdullah bin Mas'ud dia kata apa, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Qala ar-rawi arahu qala fihin lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wal harami wa su'il kibr. Dekat teks yang ada pada tuan-tuan dan perempuan, dia tak ada al-haram. Dia ada Rabbi a'udzu bika minal kasal sahaja, tetapi ini riwayat lain, tidak ada masalah. Yang pentingnya setiapnya ada dalil dan jalur perawi yang thiqah. A'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabri wa idza asbaha qala dzalika aidan asbahna wa asbahal mulku lillah. Panjang ni. Makanya kita kena insaf bahawa apa yang Nabi dah tinggal dekat kita tu dah cukup dah untuk kita amalkan insya-Allah. Kita kembali kepada sunnah, kita kembali kepada apa yang Nabi tinggalkan kepada kita, tanpa perlu nak tukar tambah lagi, sebab apa yang Nabi tinggal tu dah cukup sempurna untuk kita. Dan hakikatnya kita tertinggal banyak pun apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Ada yang angkat tangan ke? Saya jawab dulu sebelum saya terjemah hadis ni. Ataupun tertekan. Okey, insya-Allah mungkin tertekan. Okey, kami meriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia petang, bila hari dah petang, bila belah petang, Nabi akan kata amsayna wa amsal mulk. Telah kami melewati petang sebagaimana kerajaan Allah SWT melewati petang. Maksudnya bila nak bagi tahu dekat sini bukanlah secara wording translationnya begitu. Maknanya kami berpetang ni disebabkan Allah SWT bawa kami sampai ke petang. Boleh faham? Kami berpetang, kami sampai waktu petang ni, kami sampai waktu ni dengan Allah, dengan sebab Allah SWT juga membawa kami dengan dunia yang dia takbir ini, yang kelihatannya seperti petang, memang berbeza daripada pagi, dengan sebab kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dia. Konsep dia gitu, kita kena faham. Kalau nak faham kami melewati petang sebagaimana kerajaan Allah SWT melewati petang, jadi satu benda lain pula yang kita mungkin akan ada polemik, maksudnya kerajaan Allah melewati petang. Bahasa Arab dia ada bahasa susun atur bahasanya. Tetapi konteks dan konsep yang kita nak kena faham adalah kami ini dah sampai waktu petang ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, yang juga dia ini memerintah dunia, kerajaan Allah Taala yang mentadbir dunia ini, yang ada waktu pagi dan ada waktu petang ni, kami dah sampai waktu petang ni juga.
dengan izin dan kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi la ilaha illa Allah, walhamdulillahi la ilaha illallah. Kalau nak baca lebih tidak nampak bunyi pelik sikit, sebab bacaan tu disambung walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebenarnya amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang esa itu. Tiada Tuhan selain daripada dia. Tidak ada Tuhan yang banyak kecuali dia sahaja, Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu. Aku duk macam dia sebenarnya yakin ataupun dia pernah dengar juga mungkin pada waktu ketika yang lain. Dia cuba nak tengok kat sini bagaimana perawi ini menterjemah. Aku kira dengan bacaan tersebut beliau menyertakan bacaan. Maksudnya ini dia panggil syak ataupun bukan syak tetapi atas sikit, hampir kepada yakin, tetapi perawi ni dia amanah untuk menyampaikan. Mungkin dia ada sedikit lupa dekat situ, tapi dia macam ni lah. Kita biasa hidup dengan seseorang kan, dalam banyak waktu keadaan kita biasa dia dengar, dia baca, dia sebut benda tu. Contoh saya nak bagi senario dia, tetapi pada satu ketika yang kita nak cerita dekat orang tu, kita tak berapa pasti. Tetapi waktu-waktu yang lain Nabi memang baca. Waktu-waktu yang lain kita kata kawan kita rapat ni memang dia sebut benda tu. Boleh faham lah saya punya penjelasan ni supaya nak faham kenapa Abdullah bin Mas'ud dia sebut benda ni. Arahu qala fihin. Aku rasa, aku kira Nabi baca bersama-sama dengan amsayna wa amsal mulkulillah walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ini dengan bacaan yang selepas ini tu. Apa konteks dan apa senarionya. Itu sebab saya bagi contohnya kalau kita ada best friend, kita selalu dengan dia, kita selalu je dengar dia sebut satu benda contohnya pada banyak ketika. Tetapi bila ketika kita nak cerita tentang perihal kawan kita ni kepada orang lain, kita pada ketika itu kita duk rasa macam dia baca tak cukup ataupun tak sesempurna macam dia selalu baca. Jadi kita kata dia sebut benda tu, tapi biasanya dia sebut juga dengan satu ayat yang lain, contohnya begitu. Itulah keadaan dan senario Abdullah bin Mas'ud bila dia meriwayatkan hadis ini. Lebih kurang macam itulah, wallahu alam. Jadi dia kata, aku kira Nabi sebut juga bersama-sama dengan bacaan tadi, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu Nabi sebut juga bersama-samanya adalah apa? Lahul mulku wa lahul hamdu. Maksudnya Nabi sambung lagi. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya lah kerajaan dan baginya lah juga segala puji-pujian, dan dia jugalah maha berupaya, maha mempunyai keupayaan dan kudrat ke atas setiap sesuatu. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadhihi al-lailati wa khairan ma ba'daha. Ya Allah, ya Tuhanku, aku meminta kepadamu kebaikan apa yang ada pada waktu malam ini dan juga kebaikan apa yang datang selepas daripada itu, iaitu selepas waktu malam ini. Maksudnya waktu pagilah. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Dan aku juga minta perlindungan dengan Engkau, ya Allah, daripada segala kejahatan yang ada pada waktu malam ini dan kejahatan yang datang selepas daripada waktu malam ni. Maknanya nak sebut kat sini waktu malam dan siang. Waktu malam dan siang, kalau kita faham konteksnya macam itulah. Maksudnya waktu malam kita dah doa dah. Selepas malam apa dia? Kalau kita sebut secara adatnya malam dan siang. Jadi Nabi doa sekali lah malam dan siang. Okey. Rabbi a'udzubika minal kasal. Tuhanku, aku meminta perlindungan daripadamu daripada malas. Sebab malas ni satu benda yang sebenarnya banyak merosakkan orang lah. Kita pun minta daripada Allah SWT supaya kita tak jadi orang yang malas. Kita berrajin buat benda-benda yang berfaedah. Maka itu di antara doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Wal haram.
dalam buku cetakan Hidayah tidak ada Al-Haram, tapi bila saya share dekat sini, saya tengok kat sini dia ada perkataan Al-Haram. Al-Haram ini maknanya dia bukan ha, dia bukan huruf ha, dia al-ha, Al-Haram. Al-Haram ini maknanya minta berlindung daripada haram. Ini adalah keadaan tua yang yang susah. Ada orang dia tua tapi dia sihat, dia boleh pergi ke sana ke sini, dia boleh buat amal ibadat, dia boleh tolong orang dan sebagainya. Ada orang tak sampai tua sangat pun tapi Allah dah uji dia dengan sakit dan sebagainya, dengan nyanyuk, dengan lupa dia dan sebagainya. Na'udzubillah, moga Allah bagi kita, kalau Allah panjangkan usia kita kepada tua, moga kita mohon Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita peluang untuk terus beribadat kepada Allah Ta'ala, tolong orang dan sebagainya, buat kerja-kerja kebaikan. Jadi Nabi minta daripada Al-Haram juga, minta perlindungan daripada Al-Haram juga. Wasu'il kibr, dan kejahatan takabbur. Kejahatan merasa diri itu besar dan diri itu lebih daripada orang lain. Kejahatan daripada merasakan diri itu hebat. Itu sebab kadang-kadang kita ni nak rasa kita bangga dengan diri sendiri tanpa kita nak dengarkan kepada orang lain. Tetapi kadang-kadang dia sampai menjebakkan diri kita tu rasa ujub. Rasa ujub dan kita lupa nak sandarkan perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu sebab kita diajar untuk sentiasa merasa tawaduk. Itu sebab bersangka baik dengan Allah SWT, itu salah satu perkara yang sentiasa akan menjaga diri kita supaya kita tidak takabur dengan Allah SWT, tidak takabur dan besar diri dengan orang lain juga. Sebab hakikatnya kalau kita rasa kita hebat daripada orang lain pun, sebenarnya orang lain tu tak cerita ataupun kita belum lagi mengetahui tentang kehebatan orang yang di luar sana. Kalau kita rasa kita hebat, itu tidak penting dan itu yang banyak merosakkan diri kita, sehingga cara kita bercakap dengan orang pun orang boleh faham dah. Cara kita bercakap dengan orang pun orang boleh nampak kita itu sombong, kita itu besar diri, kita itu tidak, seolah-olah macam tak perlukan pertolongan orang, tapi hakikatnya kita sentiasa memerlukan pertolongan. Yang paling penting sekali adalah pertolongan daripada Allah Ta'ala, yang lainnya adalah pertolongan dari manusia-manusia yang lain sebenarnya, sebab kita duduk dalam masyarakat, kita duduk dalam dunia yang ada masyarakat, yang ada makhluk Allah Ta'ala yang lain. Maka kita hindarkan diri kita daripada rasa takabur dan rasa besar diri daripada orang lain. Yang lagi musibahnya adalah besar diri di hadapan Allah Subhanahu Taala, terlupa untuk membalikkan, memulangkan segala apa yang kita dapat, segala kejayaan yang kita dapat dekat atas muka bumi ini kepada Allah Subhanahu Taala. Dan Nabi minta apa lagi? Nabi minta a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabri, dan aku minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Taala, dengan engkau ya Allah, daripada azab di dalam neraka dan juga azab di dalam kubur. Di dalam neraka dan di dalam kubur. Itu di antara doa yang Nabi mohon dan ajar kita untuk juga mohon daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza asbaha qala dhalika aidan, bila dia belah pagi dia pun doa perkara yang sama. Cumanya tukarlah Allahumma asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami telah berpagi dan wa asbahal mulku lillah, dan kami sampai waktu pagi ini adalah dengan izin Allah SWT yang mengalihkan kami dan kerajaannya ke dalam waktu pagi. Maka ini iktiraf dan recognition kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jadi itu sebab kalau nak doa, cuba tengok dekat sini, kalau belah pagi dia tidak sesuai lah kalau kita kata hadhil lailah, betul tak? Nak bagi tahunya untuk pagi Nabi baca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Faham tak? Itu belah pagi. Belah petang yang Nabi baca wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailah, sebab dia berkaitan dengan minta tolong, minta kebaikan malam ini. Kalau kita baca belah pagi, kalau kita baca doa ini belah pagi, ya Allah ya Tuhanku, aku memohon daripadamu kebaikan malam ini, dia jadi macam tak kenalah waktu pagi itu. Tapi kalau nak baca pun tidak ada masalah, sebab kita pun sentiasa juga baca
dan minta, contohnya belah pagi-pagi lah, ya Allah bagilah malam ini aku tak hujan, contohnya lah. Padahal kita doa tu waktu pagi, betul tak? Boleh faham Jadi tidak ada masalah juga. Cumanya belah pagi Nabi baca asbahna, dia tak baca amsayna wa amsal mulku lillah. Dia baca asbahna wa asbahal mulku lillah. Wallahu alam. Kita terus lagi dengan hadis yang seterusnya. Hadis ini tidak ada masalah, dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmizi juga, dengan Nasa'i juga, Ibn Sunni juga mengeluarkan hadis ini. Kita teruskan dengan hadis yang seterusnya. Wa rawaina fi sahih Muslim. Kami meriwayatkan di dalam sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma laqaitu min aqrabin ladaghatni al-barihah. Qala أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. ذكره مسلم متصلا بحديث لخولة بنت حكيم رضي الله عنها وهكذا وروينا في كتاب ابن السني وقال فيه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا لم يضره شيء. Okay? Kami meriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah. Dia kata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, apa yang akan jadi pada aku sebab aku macam mana terjemahan dia? Saya terjemah kampung sangat ni. Nak bagi tahunya, okey. Nak bagi tahu ma laqaitu min aqrabin ladaghatni al-barihah. Dia kata, wahai Rasulullah, apa yang akan terjadi kepadaku maksudnya apa yang jadi kepadaku disebabkan aku disengat ataupun digigit oleh kalajengking ataupun binatang berbisa semalam. Apa jadi dekat aku? Apa yang menyebabkan aku digigit, contohnya kecuaian aku ataupun apa kesan aku digigit ini semalam, al-barihah semalam. Seorang lelaki mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pun menjawab. Nabi kata, ama law qulta hina amsayta, sesungguhnya dia kata, kalaulah kamu sebut, bagi dia menjawab, seandainya pada petang hari engkau baca, andainya kalaulah engkau sebut pada waktu petang semalam tu, tapi arahan hadis ini bukan waktu petang semalam saja, tetapi nak bagi tahu setiap petang lah. Kalaulah kamu sebut waktu petang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah SWT yang maha sempurna. Ada ulama terjemahkan dia sebagai, tafsirkan dia sebagai ayat Quran. Al-Quran itu kalimatullah yang maha sempurna. Keberkatan yang Allah beri kepada Al-Quran itu sendiri, sebab Al-Quran itu sendiri kalamullah. Dia kata, kalau waktu petang kamu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat Allah SWT yang maha sempurna daripada segala kejahatan yang dijadikan oleh Allah SWT. Sebab semua benda Allah yang jadikan. Nabi kata lam tadurruk. Lam tadurrak. Kejahatan itu tidak akan mengenai kamu. Kamu tidak akan kena kejahatan itu. Niscaya tidak akan terjadi apa-apa pada kamu. Ini apa yang Nabi ajar kepada kita, apa yang kita nak baca untuk mengelakkan diri kita daripada segala musibah, segala bahaya, segala kekusutan, segala masalah dan sebagainya. Zakarahu muttasilan. Imam Bukhari Abu Hurairah dia sebut hadis ini bersambungan dengan hadis yang berkaitan dengan hadis Khawlah binti Hakim radhiyallahu anhu. Ini dari segi ilmu hadis lah. Wa rawaina fi kitab Ibn Sunni, kami meriwayatkan juga dalam kitab Ibn Sunni. Dia kata Nabi kata a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq thalathan lam yadurruhu syai'un. Maksudnya yang tadi dia kata sekali je, dia tak beritahu berapa kali, tapi riwayat Ibn Sunni dia kata tiga kali.
siapa bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ini 3 kali, maka tidak akan kena apa-apa bahaya. Ini janji Nabi SAW berdasarkan wahyu yang Allah bagi kepada dia. Maka amalkan insya-Allah. Pagi petang pun boleh baca, tidak ada masalah. Cumanya hadis ini refer kepada, respon kepada seorang lelaki yang semalam belah petang dia kena gigit dan sengat oleh kalajengking ataupun binatang berbisa. Jadi kita teruskan lagi. Ini hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim, Ibn Sunni, Nasa'i, Ibn Hajar juga menyebut benda ni, takhrijkan hadis ini dalam Nata'ijul Afkar. Okey, kita teruskan kepada hadis yang seterusnya. Warawaina bil isnadis sahih. Kami meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Kami meriwayatkan dengan sanad yang sahih di dalam Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmizi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala. Kalau kita tengok kat sini, siapa-siapa yang belajar bahasa Arab lah, saya sentuh sikit. Kalau tengok kat sini, dia tak ada Abu Bakar, dia tak ada Abi Bakar, tapi dia kata Aba Bakar. Kenapa kena ada Aba Bakar? Kenapa tidak Abu dan tidak Abi? Sebab ada huruf anna. Dalam bahasa Arab, kalau ada huruf anna ni, dia akan membaris ataskan perkataan selepas dia. Sikit ilmu lah siapa-siapa yang belajar bahasa Arab lah. Saya yakin ramai dalam ni belajar bahasa Arab, kan? Okey, insyaAllah. Anna Abu Bakar, dia tak boleh baca Anna Abu Bakar ataupun Anna Abi Bakar. Dia Anna Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tengok dekat dalam kitab cetakan Al-Hidayah ni, teks ni tidak penuh. Jadi tak nampaklah benda tu, Dia sebut kat sini daripada Abu Bakar, bahawa Abu Bakar. Tapi kalau dalam teks bahasa Arabnya, bahawa Abu Bakar, sebab perkataan bahawa itu membariskan atas perkataan selepasnya. Sedikit ilmu moga dia bagi manfaat. Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qala ya Rasulullah, murni bi kalimatin aquluhun idza asbahtu wa idza amsaytu. Qala qulillahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, rabb kulli syai'in wa malikahu, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Qala qulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadhta madja'aka. Qala Tirmidzi hadithun hasanun sahih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kami meriwayatkan dengan sanad yang sahih di dalam Sunan Abi Daud dan Tirmidzi daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, ya Rasulullah, dia kata kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Abu Bakar ni dia kawan rapat dengan Nabi dan tua daripada Nabi. Kawan rapat Nabi, best friend Nabi, tua sikit daripada Nabi. Tapi dia tak kata ya Muhammad pun. Dia tak kata pun ya Muhammad, ya Ahmad, dia tak kata macam tu. Walaupun keadaan mereka itu berdua itu begitu. Kalau ikutnya kawan-kawan biasa ni sebut cakap benda lain, tapi itulah apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalam surah tu? Nabi Allah tak bagi kita panggil. Allah tak bagi kita panggil dan gelar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan panggilan sama macam kita panggil kawan-kawan kita. Allah Akbar, lupa dah ayat tu, astagfirullahalazim. Tak apa. Tapi itu adalah suruhan daripada Allah Taala. Sehingga kan kita tengok kawan rapat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq sendiri, dia tak kata ya Muhammad, tapi ya Rasulullah. Punya hormat, ihtiram, respect Nabi Muhammad SAW dan mengikut apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puan Rosni, saya selalu baca waktu maghrib, boleh ke? Yang mana tu? Yang baca waktu maghrib tu? Baca yang mana waktu maghrib tu? Yang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ke? Boleh juga, tidak ada masalah. Baca waktu maghrib pun tidak ada masalah. Ia termasuk juga waktu petang tu, tidak ada masalah. Bacalah. Betul. Anna
An adalah huruf nasab. Betul, huruf nasab. Siapa yang belajar bahasa Arab lah. Huruf nasab, huruf yang membariskan atas. Okey, kita sambung. Dia kata, Qulillahumma. Ajarkan kepada aku dengan kalimat. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku, suruhlah aku. Ayat Abu Bakar ni dia kata, murni ni maksudnya bukan ajarkan tapi suruhlah aku. Sebab apa? Sebab para sahabat ni, iman mereka, iman para sahabat ni Masya Allah tinggi sangat-sangat. Ada satu hadis riwayat kata, kalau nak bandingkan sebesar bukit Uhud tu dengan iman para sahabat, tidak sampai secebis pun sampai kepada iman para sahabat itu. Sebab tahap iman para sahabat ni, dia punya tahap taat dia tu, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fahamnya dekat sini, kalau Nabi suruh, para sahabat akan buat. Itu sebab tengok cara Abu Bakar, dia kata murni, ajarkan suruhlah aku dengan kalimat-kalimat, dengan zikir-zikir yang aku sebutnya, yang aku akan sebut dan aku akan baca pada waktu pagi dan waktu petangku. Nabi pun terus jawab, dia kata, katalah Allahumma fatiris samawati wal ardh. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha mentadbir, yang maha mengurus, yang maha menjadikan langit-langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang tidak ghaib, yang nyata. Rabb kulli syai'in wa malikahu, dan Tuhan segala perkara, Tuhan semua benda, wa malikahu, yang memiliki segala makhluk ini. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi, aku mengaku. Terjemahan yang dulu-dulu kita kata naik saksi. Aku naik saksi. Bagi orang dulu-dulu dia faham lah naik saksi itu. Tapi orang moden ini dia kata aku naik saksi, macam mana aku nak naik? Jadi terjemahan yang paling mungkin yang wajarnya adalah asyhadu ni adalah aku mengaku sungguh-sungguh. Aku betul-betul mengaku bahawa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Engkau ya Allah, illa anta. A'udzu bika min syarri nafsi. Dan aku juga minta perlindungan dengan Engkau daripada kejahatan diriku. Kejahatan diriku, supaya aku tak buat jahat. Wa syarri syaitani wa syirkihi. Dan juga aku minta berlindung juga daripada kejahatan syaitan dan kesyirikan syaitan itu sendiri. Maksudnya syaitan syaitan dah syirik dah. Dan syaitan juga mengajar manusia supaya syirik kepada Allah SWT, dan kita minta perlindungan daripada Allah SWT daripada kejahatan diri kita dan kejahatan syaitan dan kejahatan syiriknya syaitan itu kepada Allah SWT. Lepas tu Nabi kata lagi, dia kata qulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadhta madja'aka. Katalah benda ni. Nabi arahkan sekali lagi kepada Abu Bakar dan seluruh umat Islam juga. Qulha, katalah perkara ini, katalah doa ini, katalah zikir ini bila waktu pagi dan bila kamu melalui waktu petang, dan juga bila kamu melalui ataupun kamu dah duduk dekat tempat kamu nak tidur. Kita dah baca dah zikir-zikir nak tidur, tapi yang ni ada lagi zikir-zikir lain yang Imam Nawawi masukkan lagi, cuma dia letak dalam bab lain, tetapi konteksnya termasuk juga orang-orang yang nak tidur. Maka doa nak tidur ni banyak kan? Betul tak? Kalau kita ingatlah yang simple-simple, Nabi suruh baca apa? Suruh baca apa? Qul huwallahu ahad kan 3 kali. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sekali hembus kat tangan, sapu, baca lagi sekali sampai 3 kali. Lepas tu Allahumma bismikallahumma ahya wa amut, walaupun riwayat itu ada sedikit perbahasan tetapi boleh baca. Lepas tu Nabi baca apa lagi? Dia baca bismika rabbi wada'tu jambi wa arfa'uhu dan sebagainya. Lepas tu tasbih 33 kali, tahmid banyak sangat-sangat, dan tambah lagi yang ni. Kalau siapa-siapa rasa kurang lagi apa yang dia baca, ini tambah lagi, Nabi dah ajar lagi. Qulillahum Allahumma fatiras samawati wal ardh, alimul ghaibi wasyahadah, rabbi kulli syai'in wa malikahu, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirkihi. Boleh baca juga pada waktu pagi, pada waktu petang, pada waktu kita nak tidur. Boleh insya-Allah.
Ada larangan menyebut Nabi Muhammad tanpa gelaran yang digunakan oleh Allah SWT. Ya, betul. Dia gelaran, maksudnya kita tidak diajarkan untuk kita Allahu Akbar. Saya nak tengok balik. Surah An-Nur apa ayat dia? Saya tak hafal Quran. Wallahu alam. Ayat 63 An-Nur. Surah An-Nur ayat 63 apa dia? Kalau boleh kongsi supaya sekurang-kurangnya, kejap saya tengok kat sini. Ayat 63, An-Nur 63. Kita ambil sikit supaya kita belajar hadis, kita belajar juga Quran sikit-sikit ya. Inilah doa. Ya Allah ya Tuhanku. Inilah terima kasih banyak-banyak Abi Muhammad sebab tolong saya. Sebab ayat ni lah saya nak baca ni. Nak cakap tadi. La taj'alu du'a ar-rasul. La taj'alu du'a ar-rasul ba'dikum bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Dan jangan kamu jadikan panggilan kamu terhadap Rasul, cara kamu memanggil Rasul itu sama macam kamu panggil kawan-kawan kamu. Ini kalau tak silap saya di antara sebab turunnya, ataupun saya cerita je, ada keadaan-keadaan orang-orang Badui yang tidak kenal Nabi. Orang Badui ni, terima kasih Habi ya. Orang Badui ni dia tak kenal Nabi, dia dengar je Nabi Muhammad, tapi dia tak kenal pun siapa Nabi Muhammad itu, yang mana satu. Yang mana satu. Maka bila orang Badui ni datang dekat perkumpulan para sahabat dengan Nabi sebagainya, mungkin bila dia nampak orang bagi tahu kata itu Muhammad, itulah Muhammad. Mungkin orang kafir Quraisy bagi tahu ke, ataupun orang lain bagi tahu itulah Rasulullah, nama dia Muhammad. Tapi orang Badui ni kan kasar sikit, orang kampung ni mungkin macam kita juga ada sebagainya kasar cara bercakap dan sebagainya, ataupun orang-orang yang duduk cara dia punya brought dia punya pembesaran dia begitu, maka dia pun panggil ya Muhammad. Itu sampai tahap para sahabat tu, terutama Umar lah, marah sangat-sangat bila orang panggil Nabi Muhammad SAW ini ya Muhammad dengan nama sahaja, sedangkan mereka sendiri memanggil dengan ya Rasulullah, dengan nama ya Rasulullah, dengan panggilan ya Rasulullah. Terima kasih sekali lagi. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Dan janganlah kamu jadikan panggilan, cara kamu memanggil Rasul itu sama seperti cara kamu memanggil kawan-kawan di kalangan diri kamu sendiri. Moga kita menjadi orang-orang yang sentiasa menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nur, okey, An-Nur ayat surah 63. Terima kasih Tik Som. Bantu-bantu kawan-kawan kita, bantu-bantu jemaah-jemaah kita untuk mendalami hadis, mendalami Al-Quran. Jadi semoga kita mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi ini adalah doa lain untuk kita baca waktu pagi dan petang, dan juga kita boleh baca waktu malam masa kita nak tidur. Bukan waktu malam saja, tetap hadis ini menceritakan bila kita kita dah duduk dekat tempat tidur, dah kita dah bersedia untuk tidur. Wallahu alam. Okey, jadi kita teruskan lagi hadis ini. Kita rasa kita dapat dalam 1-2 hadis lagi insya-Allah. Semoga kita ni kan kita dapat banyak sikit hadis ni insya-Allah. Wa rawaina nahwahu fi sunan Abi Daud min riwayat Abi Malik al-Asy'ari annahum qalu ya Rasulullah allimna kalimatan naquluha idza asbahna wa idza amsayna wa taja'na fadhakarahu wa zada fihi ba'da qawlihi wa syirkihi aw an naqtarifa su'an ala anfusina aw najurrahu ila Muslim. Kami meriwayatkan sepertinya di dalam sunan Abi Daud, seperti yang tadilah, seperti hadis yang tadi, bacaan yang panjang tadi kan. Dan juga daripada dalam sunan Abi Daud daripada riwayat Abu Malik al-Asy'ari, daripada riwayat Abi Malik al-Asy'ari. Kalau tengok kat sini yang saya share tu kan, kenapa yang ni Abi pula kan, tadi Aba, yang ni kenapa Abi? Sebab ada huruf min sebelum riwayah tu. Siapa-siapa belajar bahasa Arab, min itu huruf jar, huruf yang membaris bawahkan perkataan selepas dia. Tetapi perkataan selepas dia tu riwayah. Jadi riwayah itu baris bawah juga,
abi itu dia jadi mudhafun ilaih. Siapa yang belajar bahasa Arab lah dia tahulah sandaran-sandaran kepada sandar yang sandaran yang disandarkan kepadanya. Jadi baris pun dia akan jadi bawah juga. Dia tak boleh baca min riwayati Abu, tak boleh. Dia min riwayati Abi Malik Al-Asy'ari. Okey. Kami meriwayatkan sepertinya juga seperti riwayat tadi di dalam Sunan Abi Daud daripada riwayat Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhum. Sesungguhnya mereka ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah alimna kalimatan. Dekat sini kalau nak tengok sebab perkataan yang ada dekat riwayat cetakan Hidayah ni menggunakan sirah ataupun perkataan singular. Dia kata wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Itu yang ada dekat kitab tuan-tuan dan puan-puan. Dekat apa yang saya share dekat skrin ni dia menggunakan sirah ataupun perkataan jamak plural. Jadi kita tengok wa an naqtarifa su'an ala anfusina, dia bukan ala nafsi tapi anfusina aw najurrahu ila muslim. Okey. Mereka ini meriwayati daripada riwayat Abi Malik Asy'ari radhiyallahu anhum, mereka ini berkata, mungkin beberapa orang sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ajarkan kepada kami. Ajarkan kepada kami. Kalau kita tengok kat sini pun dia kata apa? Dia kata kalau tengok terjemahan 214 tu dekat sini dia kata kami riwayatkan seperti lafaz sebelum ini di dalam Sunan Abi Daud daripada riwayat Abu Malik Al-Asy'ari bahawa para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ajarlah kami kalimah yang dapat kami ucapkan. Memang kami, tetapi sirah dekat sini dia bari dengan sirah ataupun perkataan singular. Wallahu alam. Yang pentingnya kalau tengok dekat teks yang saya tunjuk ni dia synchronize lah. Dia selari dengan kami, ajarkan kepada kami, dan Nabi pun ajar kepada mereka dengan menggunakan lafaz plural. Okey. Okey, ya Rasulullah ajarkan kepada kami untuk kami sebut bila kami melalui waktu pagi dan untuk kami sebut bila kami melalui waktu malam, waktu petang dan bila kami nak tidur. Bila kami nak tidur. Nabi pun sebut wazada fihi. Nabi pun sebut yang tadi, Nabi sebut bacaan tadi yang kita dah baca dalam hadis yang sebelum ni, tetapi di dalam riwayat ini ada tambahan sikit selepas perkataan wasyirkihi. Selepas perkataan apa? Wa minasyarri syaitan wa min syarri syaitan wa syirkihi, ada tambahan lagi. Apa dia tambahannya? Wa an naqtarifa su'an ala anfusina aw najurrahu ila muslim. Kami minta perlindungan juga daripada kami melakukan kejahatan-kejahatan ke atas diri kami ataupun kami melakukan kejahatan-kejahatan yang memberi akibat, yang memberi musibah kepada orang muslim yang lain. Sama ada kami membuat kejahatan ke atas diri kami dan kami melakukan kejahatan kepada orang lain. Maknanya dua keadaan, dua konteks. Kita buat kejahatan pada diri kita sendiri satu, ataupun kita buat kejahatan kepada orang lain. Ataupun kita buat kejahatan ke atas diri kita sendiri, contoh kezaliman ke atas diri kita sendiri, contohnya minum arak, na'udzubillah. Sehinggalah dengan sebab kita minum arak tu kita pergi pukul orang, kita pergi caci maki orang dan sebagainya. Ada dua konteks dekat situ yang kita boleh fahami. Semoga kita terhindar daripada segala keadaan yang tidak baik ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa syirkihi ruwiya ala wajhain. Perkataan syirkihi ini diriwayatkan menggunakan dua wajah, dua keadaan. Azharuhuma wa asharuhuma bi kasri shin ma'a iskanir ra min al-isyrak. Maksudnya dengan wasyirkihi. Apa maksud syirk itu? Iaitu kita minta tolong daripada Allah Ta'ala daripada syaitan ini memberi waswas kepada kita dan mengajak kita melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta jauh daripada perkara-perkara ini. Wasani syarakihi. Ada juga riwayat mengatakan syarak. Syarak ini makna dia
dia kata bi fathi shin wal ra syarak habailahu wa masayidahu wahiduha syarakatun bi fathi shin wal ra wa akhiruha ha. Tak apalah, ini perbahasan bahasa, kita sentuh sikit-sikit je. Makna dekat sini ada riwayat membaca dengan min syarakih. Min syarakin maksudnya daripada kejahatan syaitan dan juga kejahatan pancingan-pancingan ataupun percubaan-percubaan hasutan syaitan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey. Maka itu yang kita boleh fahami daripada hadis ni. Insya-Allah kita sambung lagi. Hadis ini martabatnya hasan. Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Hafiz Ibn Hajar pun sebut benda ni, dan martabatnya adalah hasan. Boleh amalkan terus insya-Allah. Lepas tu kita baca satu hadis lagi ya. Boleh kita baca satu hadis lagi? Puan moderator, boleh ke satu hadis lagi? Okey, boleh, silakan. InsyaAllah. Sebab saya pun ada kerja juga lepas ni. Saya baca satu hadis ni, kita berhenti insyaAllah. Wa rawayna fi sunani Abi Daud wa Tirmidzi. Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud dan Tirmidzi an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawm wa masa'i kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim ثلاث مرات لم يضره شيء. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. هذا لفظ الترمذي وفي رواية أبي داود لم تصبه فجأة بلاء. Okey. Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud dan Tirmizi daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang maksudnya tidak ada seorang hamba pun yang menyebut perkataan ini, yang menyebut bacaan ini pada waktu setiap pagi, maksudnya pada setiap pagi, setiap hari dan setiap waktu petang, setiap hari itu, wa masa'i kulli lailatin. Nampak tak dia bagi ayat kat sini? Pada waktu pagi setiap hari dan waktu petang setiap malam. Nampak tak ayat dia? Itu sebab saya kata tadi, anjuran-anjuran yang sebut pagi dan petang, siang dan malam, ghadati wal asal, ghuduwi wal asal, itu semua nak menunjukkan bahawa zikir-zikir ini boleh dilakukan pada setiap masa, pagi dan petang, siang dan malam. Okey. Kalau sini dikata fi sabah, pada waktu pagi setiap petang, pada setiap pagi, pada pagi setiap hari dan pada petang setiap malam. Maksud setiap pagi dan petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang dengannya tidak akan memberi mudarat, dengan namanya, dengan menyebut namanya sesuatu yang ada di atas muka bumi, dan juga tidaklah boleh memberi mudarat juga apa-apa sahaja yang berada di langit juga. Kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Tidak akan bagi mudarat dengan nama Allah SWT, dengan kita mengingat nama Allah SWT, dengan mengingat Allah SWT. Wa huwas sami'ul alim. Dan dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Berapa kali? 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Thalatha marrat. 3 kali. Lam yadurruhu syai'un. Tidak akan memberi mudarat ke atasnya dengan sesuatu pun perkara. Hadis ini Imam Tirmizi kata hadis ini hasanun sahih. Hadis hasan yang sahih. Dalam lafaz oleh Imam At-Tirmizi, dia kata, dan juga Imam hadza lafzu Tirmizi, yang kita baca tadi adalah lafaz Imam Tirmizi. Dalam riwayat Abi Daud lain sikit. Dia kata apa? Lam tusibhu faja'atu bala'in. Tidak akan terkena kepada dia bala ataupun keburukan yang datang secara tiba-tiba. Boleh faham sebab bukanlah kita minta keburukan yang datang tidak secara tiba-tiba, tidak, tetapi maksudnya segala keburukan kita minta jauh daripada minta jauh, minta perlindungan dengan Allah Taala untuk kita dijauhkan daripadanya. Okey, kejahatan, apa-apa kejahatan pun, tapi dalam doa ini Nabi ajar kita untuk minta juga perlindungan daripada kejahatan yang datang secara tiba-tiba. Mati, aksiden, kita pun tak tahu, tidak ada bau. Kita tak tahu benda tu nak datang. Tapi contohnya kalau macam kita rasa nak demam, kita rasa dedar badan contohnya kan, kita terus sebab sakit
Sebab sakit ini pun, demam ini pun satu perkara yang macam ujian kepada kita juga. Ada ujian kepada kita juga. Contohnya macam air nak banjir, contohnya kan, kita nampak hujan dekat atas bukit contohnya kan. Kita dah tahu dah, ini ada kepala air ni, air akan naik tinggi, maka kita cepat-cepat naik. Dia berbanding dengan orang yang tak sedar. Kita nak mengelakkan daripada kita tak sedar bahaya-bahaya yang datang sekeliling kita ini. Ini di antara intipati doa ini, wallahu alam. Jadi kita minta daripada Allah Taala dalam riwayat Abi Daud ini, kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim ini. Kalau mengikut riwayat Ibnu Abu Daud, kita baca 3 kali, tidak akan terkena bahaya ataupun kecelakaan kepada seseorang yang membacanya itu setiap sebanyak 3 kali itu, belah pagi dan petang, tidak terkena pada dia kecelakaan yang datang secara tiba-tiba. Wallahu alam. Hadis ini hadis sahih dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmizi juga, Ibnu Majah, dari Ibnu Hibban juga. Bala yang datang kepada kita dalam keadaan kita tak sedar itu, dalam keadaan kita tak bersedia itu, kita minta jauh sangat-sangat. Termasuk juga segala bala yang kita, yang Allah izinkan untuk berlaku kepada kita, kita minta juga jauh. Kita minta jauh. Memang Allah dah tentukan segala-galanya bentuk ujian kepada kita, tetapi kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah Ta'ala, kita minta daripada Allah Ta'ala, menunjukkan juga kita punya pergantungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kita terus. Kita sebagai orang beriman, dengan ujian-ujian itu menghadirkan pahala dan kesabaran dan pahala kepada kita. Kita minta daripada Allah Taala, angkatkan segala musibah yang ada pada kita, ringankan segala perkara yang berat, bagi kita kesabaran yang besar dalam menghadapi segala bentuk ujian yang Allah bagi kepada kita. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi yang lain insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf ya Bu Ainun, lewat sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Azhar atas pencerahan dan perkongsian ilmu tentang bab zikir pagi dan petang itu. Dan Ustaz, sebentar lagi kita akan bersama-sama dengan kuliah duha kita seterusnya bersama-sama dengan Al-Fadilah Ustazah Suraya berkenaan dengan analogi dalam Al-Quran. Okey, Ustaz, kita tutup dulu, tangguhkan dulu majlis kita dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah silap saya. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.